آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: المقصود الذي شرعت النية لأجله هو تمييز العبادات من العادات. Tuan. وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض كالوضوء والغسل يتردد بين التنظيف والتبرد والعبادة. المقصود الذي شرعت النية لأجله هو, bermula maksud tujuan yang disyariat akan niat itu, liajlihi kerananya, kerana maksud yang disyariat itu, huwa iaitulah maksud tu, tamyizul ibadat minal adat, iaitu membezakan di antara ibadat dan juga adat. Jadi benda tu dikira adat ke ataupun dikira sebagai ibadat. Adat ni kebiasaan perbuatan kita yang tidak diberi pahala atas mengerjanya tu. Mana termasuk dalam perkara harus ataupun benda-benda yang menjadi kebiasaan kita buat, mana tak hasil pahala. Sebab Imam Ghazali kata perbuatan kita ni ada 3, dan sama ada perbuatan kita itu dikira ibadatnya ini boleh pahala. Ibadat dia, Imam Ghazali kata, seolah-olah kita berniaga mendapat keuntungan mah. Jadi setiap ibadat kita ni ibarat mah. Dan mah ni benda berharga yang kita dapat ambil manfaat. Yang kedua, perbuatan kita ataupun aktiviti kita ni menjadi salah satu daripada perkara yang diharam. Maka haram ni ibarat bagaikan menghimpun bara api. Jadi himpun bara api ni mendatangkan kemudaratan. Yang ketiga, perkara yang harus ataupun Imam Ghazali kata lara. Lara ni orang Kedah kata apa? Semacam himpun tanah kuih. Tanah kuih. Tanah kuih ni boleh 40 kilo pun timbang tak jadi harga. Tanah kuih, tanah ni yang kita duduk depan rumah ni, korek-korek tanah kuih. Tanah kuih ni untung pun tak, rugi pun tak. Tu yang Imam Ghazali kata tu, iza hammamta bin nutqi bil fasidati faj'al makanahu tasbiha. Makna fasidah di situ makna artilah kosong. Kalau kita ni bercita-cita untuk bercakap sesuatu benda yang harus, faj'al makanahu tasbiha, isikan ataupun jadikan tempat yang kita dah peruntukkan untuk buat benda yang tak dapat pahala tu, tasbiha, isikan sebagai tasbih. Dalam kitab Minhaj dari Imam Ghazali pesan. Jadi ibadat ni, ibarat kita mendapat mahlah keuntungan dan manfaat yang besar. Kalau adat ni tanah kuih, ini panggil apa tanah kuih, ya tak reti bahasa. Tanah ko. Tanah ko. Tanah ni lah, tanah buat. Dia ambil tanah tu kan. Tak ada apa boleh tanah luat leh kat bawah rumah kan. Ni tanah kuih tu. Jadi kosong lah. Tu yang kut jadi menyesal. Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihi wa lam yuzkarillahu fihi.
Kan dalam hadis Nabi kata laisa yatahassar ahlul jannah, orang-orang ahli syurga ni tidak akan menyesal kecuali atas satu benda, illa ala sa'atin, kecuali atas satu masa yang dia kenang atas dunia tu, marrat biha, yang berlalu begitu saja pada masa tu, walam yazkurullah fi, walam yazkurillah fi, sedangkan masa tu dia tak isi pun nak sebut nama Allah. Kalau aku sebut subhanallah pun pahala banyak memang. Nanti Nabi dah ahli syurga pun menyesal, tambah ahli neraka. Ni adat ni berlalu begitu saja, kan? Makna tak dikira pahala. Tujuan disyariatkan niat itu untuk membezakan, jadi perbezaan yang ketara benda perkara yang kita buat tu menghasilkan pahala ataupun kosong begitu saja. Kita kata antara adat ni tak ada apa, kosong lah, dia tak ada pahala itu. Tu yang disyariatkan niat itu supaya perbuatan tindakan kita tu menghasilkan pahala. Itu nak membezakan antara ibadat, benda aktiviti, benda yang sama. Dan benda kalau kata adat kita pun buat lagu tu, ibadat pun perbuatan yang sama. Cuma adakah disertakan dengan niat? Itulah maksud daripada disyariatkan akan niat itu, supaya perbuatan kita tu dikira ibadat ataupun senarai daripada adat. Itu satu. Yang kedua, wa tamyizu rutabil ibadah. Ini atah pada kata tamyizul ibadat minal adat. Disyariatkan maksud tujuan matlamat niat itu membezakan peringkat-peringkat ataupun tingkatan-tingkatan ibadat, ba'daha, sebahagian ibadat, min ba'din ay ba'din akhar. Jadi nilai ibadat kita pun dia ada peringkat, dia ada tahap. Walaupun kadang-kadang perbuatan niat perbuatan ibadat tu sama, tapi yang membezakan ataupun upgradekan menjadi pahala yang besar sebab niat. Macam kita kata kita sembelih buat kenduri binatang, sembelih buat kenduri itu sunat, kan, beroleh pahala sunat besar, tapi kita nazakkan untuk buat kenduri, itu menghasilkan pahala yang lebih besar sampai 70 kali ganda. Sembelih lembu besar lagi ke ada sama besar tu, kan? Kotlah sembelih cara nazak ni, pisau kena lipat dulu kan, main pisau dulu baru boleh sembelih. Tak ada, sembelih benda yang sama kena putus meri dengan hulkum tu juga, kan? Tapi apa yang membezakan ibadat kita ni dinaikkan tahap daripada tahap bawah kepada tahap yang lebih tinggi, mana pahala Allah ganda lebih besar? Niat. Dan kita niat melalui nazak atau sebagainya. Sebab kalau kita buat kenduri biasa ni pun boleh pahala, tapi nak membesarkan, nak menaikkan darjat ataupun peringkat ibadat kita tu, itulah dengan kita niat. Itu tujuan daripada ataupun maksud matlamat daripada disyariatkan akan niat. Yang pertama, daripada amalan tu kosong begitu saja akan beroleh pahala dengan sebab niat. Yang kedua, daripada satu peringkat tahap dia punya pahala dinaikkan kepada peringkat yang lebih tinggi, mana pahala dia lebih besar. Al-fardu awla minan nafli bi 70 darajah. Ibadat fardu itu mengatasi dan melebihi ibadat sunat dengan 70 kali ganda. Beza tahu mana? Tahu niat. Kita nazak, lepas tu kita niat. Niat ni sebagai menunai nazak. Macam kita sembahyang duha. Sembahyang duha 2 rakaat pahala besar. Tapi kalau kita nazak nak sembahyang duha 2 rakaat, sopra dengan kita sembahyang duha tu 70 kali sembahyang duha biasa. Inilah kan perbezaan. Kan teruk pun niat dia. Dan tu matlamat ataupun tujuan daripada Allah syariatkan akan niat ini. Lagu mana contoh? Kal wudu'i. Contoh. Ini contoh hak mana ni? Wudu' ini contoh tamyizul ibadah minal adat. Misal pada kata tujuan daripada niat tu untuk membezakan di antara perkara ibadat dan adat tu, kal wudu'i. Sebagaimana wudu'. Wudu' ni basuh muka. Antara fardu ataupun rukun wudu'. Kalau kita biasa-biasa pun sobat tu juga, basuh muka, basuh tangan juga, kan? COVID-19
Doktor kata kena rajin basuh muka dengan tangan, basuh hak tu juga kan. Tapi kalau kita niat di situ, bukan takat basuh tu saja, boleh pahala lagi. Takat basuh biasa lari daripada coronavirus tu, boleh hak tu je lah. Wuduk, sebab wuduk, amalan wuduk, basuh muka, basuh tangan sama macam kita basuh biasa. Ni hangat-hangat kan, balik-balik kotak basuh kaki serupa tu juga. Tu contoh satu. Wal ghusli yang kedua, iaitu membezakan di antara ibadat dan adat pada masalah mandi kan. Sebab kita mandi biasa pun basuh macam tu juga, jurih macam tu juga, mandi sunat pun macam tu juga. Tapi setakat kalau mandi biasa ni boleh sejuk dengan bersih kan. Kalau mandi, kata mandi sunat, boleh pahala. Nak bagi sedap lagi, nazak boleh mandi wajib tu kan. Kita jarang nazak kan. Lebih kuat mandi sunat ni. Mandi sunat dia banyak bagai lah. Jenis-jenis mandi sunat, sunat Jumaat, sunat hari raya lah apa semua, dan sunat-sunat yang lain. Jarang orang buat mandi sunat ni. Sunat selepas daripada cukup berwala hari-hari. Orang mandi tak? Dia kira pakai mandi tak. Kalau mandi sunat, halqul anah dalam kitab Syarqawi ala Tahrir, dan Imam Zakaria sebut dalam kitab Tahrir dia, Zakaria Ansari, di syarah kitab apa nama, Tanqihul Lubab. Imam Abu Zur'ah Al-Iraqi, Imam Abu Zur'ah buat matan nama Tanqihul Lubab. Imam Zakaria Ansari tambah buat syarah nama Tahrir, dan dia kata dalam tu, saya punya ibarat cantik pada ibarat Tuan hak asal lagi. Dia tutup guru kata, Zakaria Ansari ni dia kalau dia buat kitab Tahrir, tapi cara dia nak abang cara penyusunan ibarat. Syarah hasyiah dia pula Imam Abdullah Syarqawi, guru bagi Ibrahim Al-Bajuri. Sedap kitab dia. Dia adik sikit pada tu Wahab kan. Kitab lebih kurang payah nak mampu juga lah kitab tu pun. Ibadat gagah masuk muamalat payah. Tapi sedap. Susunan dia lain. Dia sedap. Syarqawi ni sedap kan. Dia kalau kitab lain, dia bab jual beli. Dia tak. Dia bahas bab al-uqud, yang kata akad ni ada Allah. Aqdul lazimun min tarafin wa jaizun min aqdun lazimun min at-tarafain, aqdun jaizun min at-tarafain. Berapa puluh jenis akad duk amai semua. Dia bahas pelik kan, tapi susunan dia sedap. Tak Syarqawi ala Tahrir ni. Dalam tu ada sebut mandi disebabkan halqul anah. Halqul anah ni selepas daripada kita cukup hari-hari disunatkan mandi. Banyak mandi sunat ni kan. Dalam tu dia amai berapa puluh mandi sunat, 27 lah. Nama tak tengok Syarqawi, dan 27 lebih kurang, 20 lebih mandi yang disunatkan. Banding dengan mandi biasa sama kita menggigit pagi tak kena mandi juga kan. Tapi bezanya dengan sebab kita niat. Habis-habis tak niat pun kita kata bukan mandi hari ni, kita mandi saja, aku mandi kerana Allah. Boleh pahala kan. Habis-habis kita kata takutlah bukan mandi hari Jumaat apa kan, dah mengkit pagi Sabtu, mana dah mandi sunat Sabtu kan. Itu kita mungkin nak kena mandi juga. Mandi saja aku mandi ni kerana Allah, untuk menyegarkan tubuh badan. Senang nak buat urusan apa, dapat pahala. Beza dia niat tu yang mendatangkan, menghasilkan pahala untuk kita. Perbuatan sama. Sebab mandi ni benda tu adat, ibadat pun perbuatan dia sama. Cuma ada tambahan lah dalam bab ibadat ni, kena serata yang seluruh badan begitulah. Tapi cara mandi sama. Jurih pergi tak mana pun dia kira sah. Cuma dari sunat bab mandi ni adalah dia bicara sunat kita basuh kepala dulu, kemudian kita basuh anggota hadapan sebelah kanan, betul hadapan kita belah kiri, belah belakang ni belah kanan, tu belah kiri, ulang 3 kali. Ada kaedah-kaedah dia lah dalam bab sunat mandi ni. Yataraddadu baina tanzifi, yang berulang alik di antara tanzif membersihkan, wa tabarrud dan juga menyejukkan, wal ibadah. Ni jadi tujuan mandi ni adat dia. Kadang-kadang kita mandi sebab nak bersih kan. Dia lah mengkit-mengkit pagi balik mana kerja apa, badan duk berlengah-berlengah bau kan, peluh lah apa semua, kita mandi pasal apa? Nak membersihkan badan. Dapat pahala tak apa? Sebab adat kan.
Wa tabarrud, kalau kita nak membersihkan badan pasal tuntutan syarak, itu dapat pahala pula kan. Kita pasal puan mandi, belengah badan kan, itu tak apa. Kalau mandi ni pasal agama suruh mandi sebab membersihkan itu tuntutan agama, tu dapat pahala. Besok datang niat tu. Wa tabarrud, tabarrud ni bersejuk-sejuk dia, tengah-tengah duk hangat balik mandi ni dia berasa sejuk, nyaman lah, selesa. Tu dapat pahala. Wal ibadah, dan mandi tu kan beralih antara ibadat. 3 tu tujuan kita mandi kan, sama ada kita mandi untuk membersihkan, masuk wuduk sama, wa tabarrud, dan tujuan penyejukan, dan juga kita buat tu dengan tujuan nak melakukan ibadat. Ini semua kan kembali kepada masalah niat. Jadi niat ni lah yang membezakan perbuatan kita tu menghasilkan pahala ataupun tidak. Wal imsaki, ni atas pada kata wuduk. Wal imsaki anil muftirat, dan juga menahan diri daripada muftirat. Muftirat ni aftara yuftiru ni ada 2 maksud. Kadang-kadang buka puasa, kadang-kadang mana tak puasa kan. Menahan diri daripada muftirat, membatalkan puasa. Asal dia maksud dia gitulah. Tapi mana muftirat di sini Ustaz? Lagi masuk dengan masalah. Tak terjemahan ya. Wal imsaki anil muftirat, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa ataupun tak. Asal mana aftara yuftiru ni tak puasa ataupun buka puasa. Nak bagi masuk dengan masalah. Al-imsak yang ni muftirat ni mana dia puasa. Dia puasa makna bukan niat puasa ni, mana tahap tak makan kan. Wal imsak anil muftirat ni makna seseorang yang tahap diri dia ni tak makan kan, atas tujuan apa yang dia tak makan tu. Qad yakunu, terkadang adalah ia imsak tu lil himyah, dengan sebab dia pantang. Awak yang tak makan ni sajalah, dia kata pantang sikit diet kan. Tak makan tu sebab diet ataupun sebab penyakit gout ngah kan. Macam lah penyakit awak tak makan ni, kata ni hak ni tahu ada berapa ni lagu ni. Macam orang kata campur teh air dengan asam limau, kau apa bagus lepas lah kata kan. Ya tak tahu, saya tak pandai buat ni. Tu jadi tak makan tadi ni sebab apa? Sebab pantang kan. Mungkin dalam perubatan dia apa semua ada macam-macam tu. Tu satu. Wat tadawi, tujuan dia tak makan tadi ni, tujuan dia untuk berubat kan. Himyah ni pantang, makna pantang ni boleh jadi dia ada penyakit ataupun dia memang ambil cara pengawalan pemakanan kan. Ni awak tak makan lagu ni, awak tak makan lagu ni, awak yang tak makan belacan ni contohlah kan. Kita belacan ni kalau makan resdung không tahu kan. Jadi tak makan tu kih resdung lah. Wa tadawi, ataupun tujuan dia tinggal makan tadi ni untuk perubatan kan. Ni perubatan tadawi ni. Himyah ni lebih kurang lah maksud dengan tadawi. Tadawi ni tujuan perubatan, macam kita makan lauk banyak lah kan. Sebab kalau kita mengaji dalam ilmu perubatan, kita ni lauk ni dia kena ambil kira. Sebab kalau kita campur antara makanan darat dengan makanan laut, dan dalam tanpa kita pisahkan dalam satu jangka tempoh, dia akan memberi beberapa kemudaratan antara laut dengan darat. Darat pun tak sama darat, dan antara ayam dengan telur tak apalah sepasang. Antara ayam dengan daging kan, daging dengan apa lagi, jenis makanan darat ni lah. Darat dengan laut tak elok himpun. Kita tak ada tom yam campur seafood satu
Kan. Lepas tu daging goreng kunyit 2. Yang ketiga kailan ikan masin. Semua ada dalam tu. Lepas tu dalam kitab bab perubatan Khazinatul Insan ada dia bahas. Dalam Luqtatul Ajlan tu, kitab Syah Ahmad tak bangat tu, kitab tu uji cik dia bahas bab makanan. Kan. Lepas tu kita 50 lebih pun melokor. So, melokor. Saya nak terjemah bahasa kot ni tak apa nak tahu. Orang utara sebut melokor tau. Kan. 50 melokor lah. Kan. Okey, pemakanan kita. Salah satu lah. Sebab tu pasal apa dia tak makan ni? Litadawi wal himyah. Itu tujuan dia tak makan. Kalau dia tak makan tadi untuk menjaga kesihatan, untuk mendapatkan sihat tubuh badan. Sebab sihat tubuh badan ni memang diseru pada syarak, dapat pahala. Ataupun pasal apa tak makan? Saja saya jenis saya tak minat. Kalau gitu tak ada apa. Tu kes tinggal makan pun. Tinggal makan pun ambil kira pasal apa orang tak makan ni. Kan? Tujuan apa? Atas dasar apa yang kita tak makan? Kalau kita tak makan ni sebab kita pantang untuk jaga kesihatan tubuh. Lah ni babalah cukup tekan bab kesihatan ni. Kan? Oh, dia duk pesan kata tu kalau orang goreng bawang apa kutip apa habis. Asam kemping tu cukup bagus dah. Saya tu makan ikan dengan dia, duduk makan ikan jenahak tu. Oh, dia kata jangan. Oh, mudarat besar tu, mudarat besar. Kita duduk tengok sedap tak pelan. Kata baba tak ada aku lipat cerah lah ni kata. Tak main budak-budak pondok Pak Long. Dia ada demo apa? Dia ni budak muda lepas makan apa ni kena jaga lah. Saya duduk tengok alamak budak ni kat untung kan. Nanti makan ikan laut dengan ikan darat kau. Kita ni masa pun semua kalau orang buat kenduri pasien lah ni daging ada, ayam ada, ikan ada. Kita buh semua. Kita kata apa? Tak apa. Kalau tak makan jahanam benda. Biar jahanam perut. Tak sapu semua. Kenduri orang buat kalau tak. Tengok orang tua makan. Kau tengok orang tua makan. Kan? Kita makan tu kita kuah sambil makan tu pula. Tak ada nak habis tui dengan ayak. Banyak. Dia ada bab khusus bab menjaga kesihatan badan. Khazinatul Insan ni dia ambil kira daripada ujung kepala ni. Kepala kita ni ada apa puluh jenis penyakit. Kalau penyakit jenis ni tanda ada logo ni. Rawatan ada logo ni. Sampai kaki. Tapi kita ni tak ambil kisah. Belajar balik balun sama tu lah. Tu je. Tak lekat pantang. Tu hemiyah pantang. Jangan campur. Makan bekuah apa semua kan. Kita makan benyai lagu tu. Makan benyai lagu tu ada 2-3 mudarat ni. Kita kata mana boleh makan tak sedap kan. Tebuh kuah benyai ada. Orang dulu kepai nasi tu berketui kali pertama tu baca apa buk telah tu badan lepas steady kan. Dah tak kira tu. Ni mutut tu banyak gitu. Ayak tak ada nak habis sama-sama habis nasi masuk lah duk pepak buah lah ayak balas dah. Dulu paling tak ada. Paling tak ada setengah jam. Habis tak ada jam pun kawat lah 40 tapak. Cara pemakanan ni ulama kira. Kita tu uji cik tu ada. Buat campur dah apa kesan, campur ni dah apa kesan nak potong balik lagu mana kan. Nak potong balik kalau kita dah makan lagu tu macam mana nak potong, nak makan apa, nak bagi clear. Dia dipikir li'adamil hajati ilaih ataupun kerana ketiadaan sebarang keperluan kepadanya. Mazukib minal muftiratnya. Mana sebab apa dia tak makan? Tak ada apa. Makna saja dia tak mau makan. Kan? Tu kesemua tu dikira atas niat kita. Tujuan apa yang kita tak makan? Saja saya tak mau makan. Kan? Tujuan apa tak nak makan? Saya tak lalu, tak dapat pahala. Kan? Ada orang tak lalu wudu pada kan. Bagi 100 pun tak makan. Kan? Jangan. Kan? Pasal tak makan? Aku tak lalu lah. Dia tinggal lagu tu. Ikan kering tak makan. Kan? Pasal apa tak makan? Tak lalu. Dulu cerita Tok Guru saya, dia mengaji di Nadwatul Ulama, tempat Maulana Abu Hassan Ali An-Nadwi.
Dia ngaji situ, ngaji situ, main pada tanah Jawi ni, orang Melayu. Orang Melayu ni belacan dengan ikan kerin ni tak payahlah kan. Pi tu bawa ikan kerin. Naik atas asrama tu goreng. Pok-pok India muntah hijau. Rau, lari turun bangunan ni, hurut belakang, bau. Tak tahan bau ikan kerin. Dan dia kata padahal badan dia tu bau busuk pada ikan kerin ni. Tapi bau tu lepas kalah kan. Macam kita lah, dia ada di Arab tu, dia ada satu apa nama, keju masam lepas peram kan. Dia punya makan ni kalau tak ada tu, selera makan tak ada, kita pergi bau macam tik tu. Macam kita kata apa makan bau macam tik, dia kata pula kita yang belacan tu bukan tik lah. Kita tak ada belacan. Sudin kata tumbuk pembelih tumbuk kan, kes belacan lah. Tak boleh makan pembelih cerai lah dia. Kes belacan punya pasal. Kawan saya pergi Jordan tu, bawa ikan tray tu, dia masuk ikan tray, bom mai, padam. Bes di Jordan. Lepas ingat bau apa terbakar kot tu. Kuarantin satu blok. Tu. Kita nasib baik lah, bilik member aku tu ada orang Iran dia makan pun kita agak dengan tray. Dia tulis spleen. Apa play dia dengan Arab. Tu kes tahan tu. Pasal apa tak makan tu? Arab tu kena makan bangkai. Dia macam tu. Kita kalau tak makan tu kes apa? Kes makruh, tinggal kerana Allah. Boleh pahala. Kalau tak makan kes tak lalu, tak boleh lalu. Keju masam tu dah mana? Oi, tak boleh pi Ustaz Fahmi kata bau cantik tu. Saya pi lah, dia kan duk India, dia ngaji Arab, dia ngaji orang Indo pula duk kat ni apa. Dia kata try dah, dia kata bau cantik tak boleh pi Ustaz Fahmi dah. Tu tinggal dia bah. Tinggal kalau kerana benda busuk apa nama sunat tinggal boleh pahala. Kalau tak ada apa pasal tak lalu tak dapat pahala. Sebab mimba bitarki dia kena niat. Mimba bifi'li, mimba fi'li pun ada khilaf ulama. Mimba bitarki pun ada khilaf, sebagai ulama kata kena niat. Banyak jumhur apa muktamad tak kena niat. Kalau tak niat tak hasil pahala. Ni tu misalkan anil muftirat. Saya mana tinggal pada buka puasa ni, makna kita tinggal satu-satu makanan lah kan, atas tujuan untuk pantang pasal sakit kan. PPP doktor kata boleh. Ada kawan tu seorang belah kot dia kata saya ni hantu derian doktor ni, boleh makan tak? Tak boleh. Takkan tak boleh kot sikit kan. Tak apalah dia kata boleh dah. Berapa banyak boleh makan? Terit ni musim buah 3 ulas. Allah doktor, saya duk bisa makan 3 jarah. Tahan. Ada kayan ni, tapi kayan ni dah khilaf lah. Arab tak pun mau. Dia tak ada biasa 3 jarah. Tentu kena makan 3 ulas. Allah. Teruk. Nah, tu himiah. Penyakit tu tak boleh makan. Penyakit ni tak boleh makan. Ada penyakit-penyakit yang kita tak boleh makan. Atas tujuan nak jaga kesihatan, boleh pahala. Macam-macam. Tu yang kedua, bab imsak. Yang ketiga ni wal julusi fil masjidi, kal julusi fil masjid. Makna kita duduk dalam masjid, dalam binaan yang dikira sebagai masjid. Makna yang diniat oleh si pembuat untuk dijadikan masjid. Masjid ni umum sebab ada masjid jami', ada yang masjid ghairu jami'. Tak syarat ada bangunan. Seluas mana kawasan yang kita niat sebagai dibinakan untuk masjid, walaupun dengan pacak kayu, maka jadi masjid. Itulah kita i'anah juzuk kedua dia bahas. Hatta di rumah kita sendiri kita boleh jadikan sebagai masjid. Mana-mana juzuk boleh. Macam kita kata sejuzuk rumah ni. Kita main suatu orang kata apa mungkin lah, barangkali setengah orang ni dia main uzak kan, rumah-rumah dia ada ahli masjid tu, dia jadi uzak nak pergi masjid, tak boleh lah nak berjalan, tak boleh, payah lah apa semua. Dia niat lah mana-mana bilik dia buat sebagai tempat ibadat tu sebagai masjid. Sah jadi masjid, cuma nak buat Jumaat tak boleh kan. Buat masjid. Lepas tu duduk itikaf boleh apa lah, kot mana pun nak duduk kan.
Tapi masjid tak sihat. Duduk situ. Duduk situ buat apa? Tidur saja boleh pahala. Kalau tidur saja di rumah tak ada apa. Dan kalau kita niat tidur tu nak jaga kesihatan boleh satu pahala. Tidur pula dalam masjid boleh pahala apa? Mau dikira iktikaf. Bulan puasa pula iktikaf panjang tapi lena sterik. Dapat pahala iktikaf. Tu masjid, julus fil masjid. Ni masjid ni umum ni. Kita duduk dalam masjid, sama ada masjid betul yang kita bina tempat ramai ni ataupun masjid rumah kita. Boleh buat masjid. Tapi rumah kita kan, jangan ada pinat rumah orang ni, rumah hang ni aku buat masjid nah. Mana boleh. Rumah hang kan ada pinat rumah orang. Buat rumah hang tu. Pinat rumah kawan. Ya kawan. Tapi beringat satu kan. Masjid ni kena jaga kehormatan masjid. Kan? Haid ni pahala apa. Tak cicak kali duk biar. Najis masjid tu haram. Pergi makan laksa tak boleh dalam bilik tu. Makan laksa ni najis yang dimaafkan pada makanan, tak maaf pada pakaian. Sebab dia ada orang kata apa, danur reput daripada apa nama belacan tu. Kalau berbelacan lah, kalau tak berbelacan tak apa. Pergi buat laksa tak berbelacan, baik tak payah duk buat. Dia tak sedap. Bukan dalam laksa. Itu julus dalam masjid. Duduk dalam masjid tu. Jadi guna qad yakunu lil istirahah. Terkadang adalah ia julus tu lil istirahah, untuk kita merehatkan diri. Ataupun kita niat sebagai iktikaf. Tu tahu tu duduk sama. Bukan kata mesti duduk istirahah kena duduk tahiyat awal. Tahu kan. Duduk sila ke, melentang ke, mengiring ke, semua menghasilkan dapat pahala iktikaf. Kadang-kadang masuk duduk rehat awal. Letih main duduk rehat tang ni tak nak masuk balik kan, kadang-kadang setengah tu. Waktu rehat dekat dengan surau dia kata pergi duduk awal sikit, boleh rehat sikit kan. Duduk rehat, relax. Pergi relax lah. Daripada duduk relax saja, baik niat iktikaf, boleh pahala. Kerja buat sama tapi nak dapat pahala tak dapat pahala ni. Niat tu, tujuan ni niat nak pergi dapat pahala. Wa daf'il mali lil ghairi. Ni atas sana lagi ni, atas pada wuduk lagi. Wa daf'il mal, memberi akan harta lil ghairi, bagi orang lain. Kita tujuan kita bagi harta kat dia tu qad yakunu hibatan. Terkadang adalah ia daf'ul mal menjadi hebah, dikira hebah. Hebah ni kita bagi sesuatu secara persuma. Kita bagi dalam ta'rif ada dia kata kita memberi satu harta yang mana kita bagi harta tu sewaktu hidup bila iwadin, tanpa kita iwad. Cuma beza antara hebah ni, selalunya bila disebut hebah ni dia merangkumi, dia umum khusus di antara hebah, sedekah dan juga hadiah. Kalau tujuan kita bagi tadi ni, tujuan dia untuk mencari pahala, dia panggil dalam ibadah tu diniat sebagai sedekah, maka pahala dia lebih sikit. Ataupun kita bagi atas tujuan kita nak hadiah dengan sebab kita membesar ta'zim wal ikram, itu dikira sebagai hadiah, pemberian tadi ni. Maka pahala dia bawah sikit daripada sedekah. Semua boleh pahala, mustahabun semua, mustahabatun semua ni. Hebah pun boleh pahala. Lalunya kita ni hebah. Kita orang Melayu ni guna hebah ni betul tak? Jarang guna. Kadang-kadang ambil lah aku saja, aku nak bagi kat hang. Hebah lah tu. Kalau bagi pula selepas pada mati, dia tak nama hebah, dia masuk buat wasiat. Buat wasiat. Ni hebah yang tanpa ada iwat ni, tanpa ada timbal balas dalam bentuk sumbangan ke kan. Kita ni nak pi bantu bangsa banjir, siapa-siapa yang nak hulur sumbangan dalam bentuk duit ke, makanan ataupun pakaian dan sebagainya, bolehlah bertemu dengan saya ataupun kawan kita ni sebagai wakil. Ada seorang mai bagi makan, bagi semua. Bagi tu atas tujuan apa? Atas tujuan bagi sumbangan. Bagi sumbangan kira hebah. Baik kita niat sebagai sedekah, pahala lebih besar. Dia panggil hebah. Hebah ni dia ada beza sikit dengan satu lagi yang orang panggil apa? Pada lafaz hebah tapi makna ibahah. Apa dia? Masalah kita buat kenduri dan juga
satu lagi orang panggil apa? Tawfif ni melayan tetamu. Tetamu mai, kadang-kadang bila tetamu mai orang jamu, tetamu ni dibenarkan sahaja untuk makan saja. Ambil balik tak boleh. Kalau hebah boleh. Orang bagi kat kita, mai. Oi, mai ni ambil kat hang nasi lemak, aku beli lebih tadi 2. Kan? Ambil bagi kat hang. Hak tu boleh kita sama-sama ambil, jual terus pun boleh. Kan? Mai. Oi, hang nak beli nasi lemak, RM2 ambil. Kan? Kita kata, cabut semua, aku bagi kat hang pergi jual. Kalau nak jual aku pun boleh. Hebah. Kan? Nama apa hebah? Aku suka, aku nak buat apa pun. Makna hebah ni sah kita nak hadiah kat orang. Kita nak sedekah boleh, nak bagi hutang kat orang pun boleh, jual pun boleh. Tapi ibahah tak boleh. Ibahah ni banyak masyarakat kita ni kadang-kadang salah laku. Orang panggil kenuri dengan layan tetamu ni. Kadang-kadang tetamu mai di rumah dia boleh bungkus buat balik. Kan? Hak teruk lagi buat kenuri. Tak ada hantar rumah nak jamu, dia duk kira nak cedok buat balik kat anak menantu dah. Dia kata ni, jah weh, ni aku ambil 3 ketui ayam ni. Apa nama un balik mai, suruh mai kenuri tak mau. Takkan tuan rumah nak kata mana boleh kan. Kawan ni pun tak apalah, ambil lah kan. Dan muka macam cantik kan. Orang nak buat kenuri, orang hebah untuk makan. Sampai ulama kata sampai peringkat jamu kucing tak boleh. Kan kita makan-makan tengok kucing mai, lo kesian kat hang. Cekak luk tu bagi kat dia seketui. Haram. Tak boleh sebab orang ibahah untuk makan. Banyak tu macam bah. Kenuri bawa kawan tu, orang panggil dia ajak habis hiung habis. Nah, boleh. Tu ibahah dia panggil. Ibahah ni takat tu nak jual apa tak boleh, haban dibenarkan untuk makan saja. Kan? Sebab tu dalam kitab mana sebut, dalam kitab Mishkat Masabih. Kan Mishkat Masabih dalam syarah dia tu Mirqatul Mafatih. Disebut tu dalam hadis cerita berkenaan dengan kalau kita melalui satu kebun yang dikira sebagai ibahah. Makna kira ibahah lagu mana kita lalu kot kebun buah orang. Mana-mana buah yang luruh boleh kita pergi ambil. Kan? Pergi ambil apa? Ambil makan. Buat balik tak boleh. Buat guni tak boleh. Buat arah. Lalu tengok kebun kawan ni, ui, pipi tengok durian dia luruh, tapi syarat kupas makan tu. Dan dia kata makan sedap, pedarah 3 biji buat balik haram. Boleh. Dia kata kat dalam kebun tu lalu. Tapi syarat buah luruh. Dia tengok buah atas tak boleh, dia tengok atas elok balin perlu meluruh. Tu haram ambil. Buah luruh sendiri tu. Tak bahas. Tak fikah. Kita tak nak buat gitu lah. Kan? Cari tuan kebun sakai mampu masuk dalam kebun lah. Tapi hukum syarak boleh makan. Tapi buah luruh. Tengok mak tengok kalau durian dia sedap, mak wajib mak tengok sama-sama luruh lari pergi. Allah makan tu. Mai hang duk sentai durian ku. Hang tak ngaji Mirqatul Mafatih. Boleh kan? Ni hebah pemberian secara percuma. Pemberian secara percuma kadang-kadang bagi itu sebagai dasar kesian. Kan? Hebah ni mana pemberian. Jadi dia bagi pemberian tu untuk apa? Ni daf'ul ghair ni, daf'ul malil ghair ni. Kadang-kadang beri atas tujuan hebah, sumbangan lah kita katakan. Kita duk guna bahasa Melayu ni apa hebahan? Hebahan tabung haji tahun ni daripada 6% menjadi 1%. Kan? Itu kita duk guna. Kan? Tak tahu apa ni kot naik balik kan. Harap naik balik lah. Kan? Again 1% pun tak ada lah. Bagi naik balik lah. Itu hebah tu kita guna hebahan. Benar hebahan ni setiap pemberian yang mana kita bagi tu bukanlah kita nak timbal balas kan. Sama ada kita bagi sebab kesian ke apa tu dikira sebagai hebah. Dapat pahala, makna kita menolong dalam bentuk bantuan daripada melalui harta. Tu kita bagi tadi ni sebagai hebah. Mana macam kita kata kutip sumbangan tadi kan, saudara-saudara kita yang mana dalam keadaan sempit, terdesak apa, kita sumbang supaya meringankan beban mereka kan. Tu dapat dikira hebah tu. Ataupun tujuan kita bagi tadi ni silatan li gharadi dunyawiyin. Tu pun kita bagi ni sebagai silah. Sebagai orang kata apa?
wasilah. Sebagai jalan untuk mendapat tujuan keduniaan. Sebab ada orang bagi, ada yang niat dia begitu. Tujuan dia apa? Pasal nak boleh dapat datuk. Kan dulu ni tujuan ni kes apa? Kes nak lari income tax. Kan. Macam-macam lah tujuan kita, mana tahu dalam pokok dia kan. Dia bagi ni untuk apa? Oh. Tapi Imam Ghazali kata tanda kata tak ikhlas ni, dia suka mewar-warkan satu. Yang kedua, dia suka ditulis nama man bana masjidan atau man anfaqa dirhaman fi bina'i masjidin wa kataba alaihi ismahu. Orang yang berbelanja ataupun menafkahkan satu-satu dalam sumbangan untuk dibuat masjid sebagai contoh, Imam Ghazali kata wa kataba alaihi ismahu, dan dia tulis atas masjid tu nama dia, wa huwa ba'idun minal ikhlas. Orang ni jauh daripada ikhlas. Dalam Ittihaf Fusadah sebut kan. Tu kata tujuan duniawi bagi tu kan. Sumbangan buat sumbangan khusus daripada dah jangan kan, orang nak bagi sumbangan ni suruh buat majlis tu ya. Tengoklah macam tu kan. Saya cakap lagi RM40 makan mudah lah kan. Orang dia nak bagi banyak lah kan. Lagi banyak kena buat majlis pula, penyerahan secara rasmi. Bagi sengap-sengap lah kan. Itu lebih baik daripada kita bagi. Sebab tu dituntut, kata Ibnu Abbas, orang yang bagi sumbangan dalam keadaan sir itu lebih daripada 70 kali ganda daripada dia bagi secara jahar. Kecuali hak fardu. Hak fardu sunat buat secara nyata. Macam zakat tu bagi depan orang, tu pahala dia lebih. Sebab menolak tuhmah, kata dia ni tak mau keluar zakat. Ni disuruh bagi cara ni. Jadi ada, kalau sumbangan kita ni lebih baik kita rahsiakan saja. Rahsia. Kalau kita buka tu takut ada gharak duniawi kan, tujuan keduniaan, nak top ke, nak famous ke, nak ditabalkan sebagai seorang dermawan kan, dermawan, hartawan yang makan di pinggan, minum di cawan. Piramli kata Piramli minum di cawan, pandai pusit ni tujuan dia pergi tu. Dia ada dulu ni, dulu ada dia punya, dia ada target dia kan, kalau sampai tahap ni dapat datuk lah apa semua kan. Macam orang bagi sumbangan derma darah, dia ada tu, dia kata hang awak bagi banyak sangat, hang tahu kalau dapat target ni aku masuk sakit kelas 2 boleh, hang tahu kan, aku dah tak kerja kerajaan. Pasien tu tanya, dia duk tanya hang tak pi bagi darah, aku pun darah tak cukup bagi ke orang kena, padahal hang tak apalah kemas, tahu aku darah tak cukup. Itu tujuan kita bagi lah, kita sumbangkan harta kepada orang lain, sama ada jadi hebah ataupun sebagai jalan untuk dia mendapat keduniaan. Waqad yakunu qurbatan, dan terkadang adalah ia daf'ul mal tadi ni qurbah, menjadi qurbah ni ibadat lah. Mana bagi memang dia nak sedekah apa semua kan. Dia bagi sebab dia bagi ni banyak bentuk, kadang-kadang bagi dalam bentuk hebah ataupun atas tujuan duniawi, masuk riak lah apa semua, dan kadang-kadang pemberian tadi ni dikira sebagai ibadat. Lagu mana ibadat? Zakah kan, bagaimana contoh zakat. Sebab dalam bab syarat sah kita bagi zakat, dia tak syarat kita lafaz kan. Kita bibi tak dik bedai sah kan. Ada dalam ke depan nak kawak mai apa nama masalah benda yang fardu, selalunya mesti kena niat fardu, kecuali ada beberapa masalah. Salah satu dia zakat. Ada tak zakat sunat? Sunat tak kena zakat kan. Kalau sedekah dia ada sunat, dia ada fardu. Kalau zakat mana ada zakat sunat kan. Jadi zakat ni dia syarat sah dia tak mesti lafaz. Dia cuma syarat sah dia niat, sunat sahaja berlafaz kan. Berlafaz tu daripada buat kan, pegang tangan saya nama sekian-sekian, dengan ini saya keluarkan zakat dalam jumlah apa ni, bukan sunat pun kan. Pergi kata imam, saya nak keluar zakat kan. Tak kata apa, tak apa. Dah ada cerita sah lah, kita tak buat lah lagu tu. Pipi tak tengah 200 tu. Duit apa ni? Duit apa?
ambil jajan banyak ikut ambil beli. Dia pun ambil. Padahal kita nak sebagai zakat. Sebab itulah kita fiqh sebut, kalau kita buat keluar zakat, tengok-tengok tak ada orang nak ambil zakat tentu, kita pun taklah tepi simpang tu kan. Tata-tata mai seorang penyamun dia ambil duit tu ataupun ambil barang kita nak keluar zakat. Padi ke dulu ni dia heret buat balik rumah dia, sedangkan dia fakir miskin, maka sah zakat walaupun kita pun tak tahu siapa yang balas. Sebab dalam bab zakat ni dia memada dengan niat saja kan. Tak lepas tak apa kan. Saya biasa pergi bagi zakat, dia kata mai nak cimat, saya tak mau, saya nak bagi saja. Dia kena buat kau kadang-kadang tu kan. Dia lepas duk, oh payah dia ni, nak tulis guna ni dan resit ni, zakat ke sedekah tak tahu kan. Itu niat saya biar saya dengar Allah. Oh lagi pening ni bah. Ajar melawak tu. Itu pemberian harta kan. Sebab pemberian harta kita sama ada ni atas-atas ni, atas nama hibah pada syarak, ataupun kita bagi atas tujuan duniawi tadi ni, ataupun sebagai menjadi ibadat. Hak ibadat tu contoh dia zakat satu. Yang kedua wassadaqah. Sedekah ni maksudnya sedekah sunat lah. Kan saja kita nak sedekah. Wal kafarah, ataupun kita bagi itu untuk membayar kafarah. Kita nak bayar kafarah. Orang tak tahu. Semua ni atas niat ni bagi sama. Jadi sunat lafaz ya. Ini saya bagi sebagai kafarah saya bayar kafarah yamin kan sebagai contoh kan. Ataupun kafarah qatli. Tapi kadang-kadang elok-eloknya tak abang tak apa. Kan ni bayar apa ni? Bab kafarah. Kafarah apa? Jima siang hari bulan Ramadan. Loh hang. Baik tak ya bang. Dia bagi sengat-sengat. Ini apa? Ambil dah. Tanya apa kan. Balik benda nak makan dah. Dah bang. Jima siang hari bulan Ramadan. Cem ni pun. Nah ya. Yang kawan tu pun dia tanya kan. Apa tu? Dia tanya apa? Ambil sudah. Habis. Satu lagi wazibhi, dan sembelih. Jadi sembelih, kita sembelih binatang lah. Qad yakunu biqasdil akli, kadang-kadang kita sembelih tu ada tujuan dia tadi ni untuk kita makan. Kita bela ayam ke, bela lembu kambing ni apa ni saja buat beda lauk kan. Beda lauk ni makan nak apa nak kan, tambah jenis banyak beradik kambing 2 ekor tak cukup kan, balik ramai-ramai sembelih kan. Jenis ada. Jadi dia sembelih tu tujuan apa tadi? Tujuan nak buat lauk lah. Biar qasdul akli ni orang kata buat makan, buat beda lauk lah. Wa qad yakunu litaqarrubi bi iraqati dima, ataupun kadang-kadang dia niat itu menghampirkan diri dengan menumpahkan akan darah. Maksud menumpahkan darah ni buat korban lah. Buat korban, ataupun kita kata apa? Buat kikah kan. Sebab kikah dengan korban ni dalam mazhab Imam Syafi'i, korban dituntut setiap tahun, sedangkan akikah hanya dituntut sekali seumur hidup. Dan dalam mazhab Imam Ahmad dia jadi wajib kedua-dua. Kita mazhab Syafi'i sunat. Bukan kata dia, kita kadang orang kita ni kata tahun ni tak buat korban ke, buat dah tahun lepas larat nak buat tiap tahun kan. Dia sebenarnya dia tuntut tiap tahun. Dituntut bagi setiap atas satu isi rumah. Contoh kita duduk di rumah kita ni berapa orang? 7-8 orang. Kalau kita mempunyai harta yang lebih, sunat kita buat, dia panggil sunat kifayah. Kalau kita duduk di rumah tu, kita ada lebih, setiap tahun sunat aini kan, kita buat korban. Kita duduk kira baca, hang buat tu, nah aku dia duduk buat, hampa ambil tak nak duduk buat, cuti sama tahun ni kan. Dia tak ada belanja apa. Tapi kita kadang-kadang, tapi orang Melayu rajin mau juga. Kadang-kadang kita ada sikit, dia ada sikit, kolek kan, kolek. Buh nama kawan tu seorang ni, kami bagi kat hang duit ni buat korban tahun ni. Sengah tak pandai, boleh pahala kat dia, kita tak ada apa, boleh kan. Buat ke tu, bisa tahu saya buat ke tu kan, mesti korban. Duk tengok bajet kambing 7 merangkak agak aku seorang kan. Lepas tu buka dalam grup, hangpa nak buat korban. Kami tak ada duit, hang takkan tak ada RM10. Ada ramai RM10 bagi boleh pahala juga. Jangan. Dah kita kadang ada duit kan. Tapi kita seorang tu penat juga nak lepas. Jadi kita hak mana ahli keluarga kita yang tak bagi banyak tak boleh kan.
hang boleh tekak apa dik? Aku tekak RM7.5 dah. Ramai RM7.5 kan. Beli duit tu campur. Kan, tapi hangpa bagi kat aku siap. Nanti aku bagi kat kita, okey nak buat korban ni, kita nak buat kat buah nama siapa kan. Kita nak hang serah kan, hang pergi buat korban. Dapat pahala seorang sikit. Kan kita nak ke RM7.5 dia tu. Kalau duk harap nak bagi ada ketui 1,000 kan, 20 tahun lagi pun belum tentu. Alah, takat mana ada. Duk buat gitulah. Ayah dulu duk buat agaklah di masjid, betul saya tak buat lah. Balik buat Kediri di rumah. Kes kawak daging korban ramai ingat. Kan. Duk mai tu hak tak buat korban, tapi kaki lemu tak nak kata cukup. Bilang-bilang kaki tinggal 2. Aku tengok tadi lembu ni jalan ni duk lah. Macam kaki tinggal 2. Aduh. Tak tahu celah mana ada lipat. Oh, lembu pun tak ada kata apa. Kemudian kat dia dulu. Banyak macam tu. Duk nasihat nanti saat kita bagi orang beda. Tu minta lah ni. Tuan ramai ni lah. Kita dah duduk dengar lah. Dan kita nak kata apa, yang kadang seorang-seorang dia tu buat 4 ekor 5 ekor. Ekor semua boleh kat dia. Kan tanya mana ekor, dia ambil tengok duduk kat dia 4 orang. Kata hang seorang nak jadi kuat, aku pun mau jadi kuat. Kan. Balah kat dia 4 ekor. Dah dia tak masuk korban. Waktu jadi kita nak terlagah jadi tak syok. Tak mau balik buat sendiri di rumah. Buat rumah sendiri, buat kambing, nak buat lembu teruk nak pelekoh kan. Beli kambing tak mahal ingat. Nak beli lembu sekor banyak lah. Cari 7-800 dia kan. Buat ambil kaul bagi pelepas, ambil seketi noh, ambil ke hang. Hak lain semua buat luk kan. Ambil kaul lagi senang. Sembelih saja lah. Hak lain makan buat luk semua. Sah Ibnu Abbas kata. Ni kita sembelih binatang tu atas tujuan apa? Nak makan ke, nak menjual ke, ataupun nak buat korban. Fasyuri'atin niyatu litamyizil qurabi min ghairiha. Maka di syariat tu, maka ni dia panggil tafriq pada kata kal wudu' tu lah, daripada awal tu. Dan jadi contoh bagi amalan yang mana amalan tu untuk membezakan tujuan daripada niat tu di antara ibadat dan adat tu, dan sebagaimana wudu' apa semua tu, maka disyariatkan akan niat itu supaya membezakan ibadat-ibadat min ghairiha, daripada lainnya, lain daripada ibadat. Nah, habis. Buat sembelih syok, buat sembelih. Tak ada ni. Habis tu. Kemudian kata wa kullu minal wudu'i wal ghusli was salati was sawmi wa nahwiha qad yakunu fardan wa nazran wa naflan wa tayammum qad yakunu an al-hadath aw al-janabah suratuhu wahidah syur'ati tabi'ani. Bau dia bagi contoh untuk orang kata apa, membezakan peringkat niat kan, daripada pahala sikit jadi pahala lebih besar. Ibadat juga, hak ni pun ibadat, hak ni pun ibadat. Tapi tujuan apa atas niat ni lagi? Untuk menaikkan dia punya peringkat, dia punya tahap ibadat tu kepada ibadat yang pahala dia lebih besar. Ni contoh-contoh dia bagi ni. Wallahu alam. Nanti kita sambung. Macam sebuah kot. Ini sembang buat kitab ni. Macam apa Ro'i pun kena tulis banyak tak ada. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma.
Alhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzubika min hali al-nar. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha' wa min amali la yurfa' wa min du'a'i la yusma'. Na'udzubika min haula'il arba'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah